Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat, anbiya, ulama, Islam terdahulu, dan pemimpin-pemimpin yang kita sayangi. Terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada para hadirin, terutama kepada Ustaz Aziz Zainul, kepada Cikgu Ali Husin, kepada sahabat saya Cikgu Nordin, kepada Saudara Salman, seluruh kepimpinan PAS tempat, datang kuasa yang ada, termasuk JPK di sini, ketua kampung, ketua taman, tuan-tuan, puan-puan, dan juga sahabat-sahabat kita daripada kaum India, kaum Cina kalau ada, dan seluruh masyarakat ahli-ahli pendukung Parti Pakatan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur Alhamdulillah dijemput pada malam ini. Saya di Perak ni banyak tempat dah, ya. Terima kasih banyak-banyak. Tak lain tak bukan, azam kita ialah untuk apa tuan-tuan? Tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. 55 tahun lebih dah kita merana teruk. Dan sekarang ni ada pula, ya, satu presiden yang bodoh dan bangang lah, Presiden QPEC. Ini sahabat saya juga. Dia mengatakan orang pencen ni untuk perbuatan kanan, dah pencen, dia kata duduk atas pembangkang mengutuk kerajaan. Dia kata tak mengenal budi. Inilah presiden bodoh pada saya. Bodoh. Dia ingat kita dah pencen ni, dia ingat jadi lembu, ya. Jadi lembu duduk munyak makan rumput jadi ingatnya. Dia tak tahu yang pencen-pencen bijak pandai ni semua pergi Pakatan Rakyat. Yang mempencen barang sains, barang PAS, barang PKR, barang DAP. Tak nak demo pergi bidak UMNO. Saya dalam UMNO saya umur 18 tahun, tuan-tuan. Tahu sangat jangan nak kelentong lah. Saya juga pegawai kanan kerajaan, Fakra Berhad, satu badan korporat. Badan korporat untuk masyarakat luar bandar, di bawah Kementerian Luar Bandar. Penipuan, macam-macam penipuan, sengsara kita dia buat. Sebab itu sejak 55 tahun merdeka, tanyalah pegawai yang pencen, semuanya mengeluh. Peruntukan berpuluh-puluh bilion sejak mereka, mana pergi? Mana pergi kepada luar bandar? Kalau kita pergi ke kampung-kampung, estate-estate, kampung-kampung baru, macam tu lah kehidupannya masih do'if, teruk, miskin, tak habis-habis. Itulah keadaan yang ada di negara kita sejak merdeka. Jadi sebelum saya melanjutkan mukadimah saya dengan ini menjalani amanah untuk melancarkan kutipan drama jihad kita untuk menghadapi PRRI 13 yang akan datang. Kita lancarkan sekarang, pengutip-pengutip telah bersedia. Silakan. Apa yang ada ulur lah. Kalau tak ada ulur dulu, niat dulu tak apa. Ceramah akan datang ulur. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan perempuannya, para hadirin sekalian, sebab itu pegawai kerajaan dan pencen ni semua masuk pakatan. Cara terang pun ada, cara tak terang pun ada, senyap-senyap pun ramai. Yang belum pencen pun menyatakan dengan saya tetap menyokong Pakatan Rakyat. Sebab kan terutama sekalinya banyak penyalahgunaan kuasa, banyak pecah amanah, belanja patut untuk tujuan-tujuan tertentu, macam cerita lembu tadi, bawa ke benda lain. Dia belanjakan untuk benda-benda lain. Tambah-tambah kalau untuk pilihan raya ni, siaplah duit-duit dalam jabatan kerajaan, syarikat kerajaan telah akan dipergunakan, diperalatkan, dimanipulasikan. Contoh, kalau tak percaya nanti kalau nak pilihan raya ni, bubar je Dewan, tengok berapa banyak kenderaan jabatan kerajaan, syarikat kerajaan berkeliaran kelu-kili. Baik rupanya, baik Pajero-nya, baik Jeep-nya, baik kereta salonnya,
akan dipergunakan. Dikerah. Begitu juga duit-duit, bajet-bajet. Diubah ke sana, diubah ke sini. Orang kampung mudah saja. CV-nya dia kata, beri nasi bungkus. Naik bas rombongan, tengok Putrajaya. Menganga lah dia mah. Balik, kata dia. Kalau biasa ni, kalau dia Putrajaya ni, ujung-ujung minggu pergi lah tengok. Macam-macam bas rombongan. Daripada luar bandar, dia bawa ni orang tua, orang gemang ni round. Terlopong mulut dia. Tengok, seronok sangat. Ni macam yang pencen dia buat ni orang kampung ni. Pasal nakkan undi. Jadi kena serik lah kita, cukup serik. Sebab itulah dalam senario ini, sekarang ini, kenapa rakyat bangun dan bersatu. Kita tidak kira dah Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Kita sama saja memperjuangkan untuk menegakkan satu kerajaan yang boleh menguruskan negara ini dengan amanah, dengan bersih, dengan telus. Kita tak kira siapa. Kalau Melayu pun mengurusnya dengan pecah amanah, buat apa? Kita tengok, ya, baru-baru ni ada pula timbul cerita 7 dosa, ya. 7 dosa besar. Tiba-tiba pula ada cerita ni. Padahal dosa besar ni awal merdeka pun dah dibuat oleh demo. Tahun 62, 63 dulu. Menteri Pelajaran yang kata hidup Melayu ni, hidup Islam ni, menghapuskan tulisan Jawi. Apa sebab nak hapus tulisan Jawi? Sebab jangan orang dekat pada Al-Quran. Ini dia cerita. Bila jauh pada Al-Quran, senang buat benda-benda yang mungkar. Kerana perlembagaan negara ini berteraskan sekular. Apa nak buat, kata hati, selera, nafsu boleh buat. Itu dah dosa besar. Tiba-tiba dia kata orang pula yang berdosa. Ini cerita. Dosa besar yang kedua pula tu, ya, kalau kita tengok di negara ni sekarang ni, bila jadi apa-apa, pemimpin UMNO semua tuduh DAP, tuduh orang Cina, macam-macam tuduhan liar dia buat. Padahalnya kalau kita tengok lepas merdeka, negeri saya di Pahang, ya, tahun 65 menubuhkan pusat judi terbesar di rantau ni, di Genting Berak, di Genting Highland, tahun 65. Siapa yang usahakan Genting ni, tuan-tuan? Siapa pengasas dia? Tahu tak? Tan Sri Noh. Siapa dia ni? Tahu pun, walaupun perlahan, ya. Dia minta tanah negeri Pahang bagi Pak Token Lim Gotong 12,000 ekar nak buat pusat judi di Gunung Ulu Kali di Pahang, sepadan Selangor. Dan Selangor minta 2,800 ekar. Selangor pada masa itu Datuk Harun Idris, Menteri Besar, tak benar kan, tak setuju. Tapi Tan Sri Noh jumpa dengan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu, Tun Razak, supaya paksa tekan Harun Idris ni benarkan. Apabila Datuk Harun ni dia tengok bos Timbalan Perdana Menteri, minta, malu Allah lulus juga. Sebab yang minta Pak Mentua, yang menekannya menantu. Ini dia siapa? Siapa tu? Walaupun kita tidak menafikan Tun Razak itu jasa amat besar, tetapi di dalam Islam, kebaikan yang menggunung tidak boleh tutup oleh setitik dosa yang besar. Ingat tu. Jadi maka luluslah Genting, ya. Lulus Genting. Sebab itu judi di Malaysia terkenal di rantau Asia. Kita mengutip hasil judi tak kurang 2 bilion ringgit setahun. Tepat. Ada 8 lesen judi terbesar. Sport Toto, Tanjung, Sarawak Turf, Diri One, macam-macam nama. Kalau pergi mana-mana, mesti ada tempat-tempat kaunter-kaunter judi, syarikat judinya. Toto tak Totonya semua, semua ada. Di Ipoh pun tak kurang juga. Siapa yang melulusnya? Lingkit Siam ke, tuan-tuan? Sami Belu yang melulusnya. Walaupun Sami Belu mencerca kita, dia kata boleh ke aturan terbuat jalan raya. Pemimpin UMNO mana pergi, semua tak buang telur ke Melaka. Sami Belu cakap macam tu.
Kita di dalam Islam, kita dia larang hina agama lain. Hak dia. Kalau saudari tu dia orang Hindu, agama dia, kita kena hormat. Hak dia. Orang Cina, hak dia, agama dia, ciptaan dia, kita tak boleh hina. Sampai belum menghina Islam, orang UMNO mana telur dia? Cok solid mana telur kita? Sebab itu Islam ni tak hidup dia bawa UMNO Barisan Nasional ni. Dia jadi perhiasan. Kerana bila orang cerca, sendiwarakan kita, kita main senyap je. Itu jadi rosak. Itu jadi rosak. Jadi itu bab judi. Bab arak begitu juga tuan-tuan. Dosa besarnya. Kasbah. Kilang Kasbah. Tahun berapa dia rasmikan Kilang Kasbah? Tahun 72 di Petaling Jaya. Yang rasminya pada masa itu ialah Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri tuan-tuan pada masa itu? 72 Tun Razak. Rasmi Kilang Kasbah. Jadi nak marah lagi apa ni tuan-tuan? Orang UMNO ni tak tahulah saya dia sekolah mana orang UMNO ni. Ya, saya orang UMNO. Saudara mara saya UMNO. Saya tahulah. Ya. Kita dalam UMNO dulu kita maklumat ni tak ada. Sentiasa dia dungukan dengan maklumat, dia bodohkan dengan maklumat. Supaya jangan orang celik dengan maklumat. Itu dia suka. Selagi kita buta dengan maklumat, kita akan menjadi minta sedekah pada mereka. Ini mereka suka. Bila celik tak ada dah, tinggal dah. Jadi itu dia dari segi bab arak. Sebab itu kilang arak yang terbesar, pengekspor arak yang terbesar salah satu ialah Malaysia. Dengan anchor beer-nya, cap kepala anjingnya, macam-macam cap. Siapa punya kerja ni? Siapa punya kerja tuan-tuan? Ini dia. Kemudian heboh dengan kalimat Allah. Siapa yang meluluskan Bible dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Siapa? 2005 Idris Jalal, ya, minta Sabah Sarawak dilulus oleh Jabatan Perdana Menteri dalam bahasa Melayu Indonesia. Dan dalam kitab Bible itu 2005 lulus tu, dia cetak itu memang ada nama Allah. Dia pergi bedai pula Ustaz Haji Hadi pula. Bedainya pas, tak betul semua. Ini apa cerita? Dan 2011 ada satu penyelesaian oleh Jabatan Perdana Menteri. 2011 dipanggil 10 point solution. 10 point solution ni menyelesaikan masalah Bible dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dan menggunakan kalimah Allah. Diluluskan oleh Jabatan Perdana Menteri 2011. Bible boleh diimport, boleh dicetak, boleh diedar dalam bahasa Malaysia Indonesia, dan di dalamnya ada kalimah Allah. Siapa luluskan tuan-tuan? Jabatan Perdana Menteri. Ini bagal orang UMNO ni. Membodoh kena rakyat. Lepas tu dia beli orang lain. Termasuklah Jati, Yayasan Jati, termasuklah Perkasa. Ini semua tak tahulah saya nak cakap, ya. Dia ingat orang dalam pakatan ni bodoh-bodoh belaka. Dia tak tahu dalam pakatan ni, tengoklah big boss dalam tentera, dalam polis, dalam semua lapisan civil servant. Semua orang pandai-pandai, jangan nak kelentong lah. Kalau kita memerintah nanti, orang-orang ni boleh membantu pakatan rakyat. Jangan nak tipu-tipu. Itu dia. Kemudian dosa-dosa yang besar yang tak habis-habis, yang mudah-mudah dilaku kalau orang UMNO, yang membodoh orang kita, ya, budaya-budaya liar ni. Sampai bulan puasa pun diimport penyanyi-penyanyi yang seksi-seksi. Bulan puasa beri permit. Siapa yang luluskan ni tuan-tuan? KDN siapa ketua dia? Orang bukan Melayu ke? Bukan Islam ke? KDN orang Melayu, orang mengaku Islam. Bawa hati-hati seksi, menyanyi melalak, pergi ke kampung meleleh air mata. Sayangkan Melayu, sayangkan Islam, sayangkan negara. Anak masing-masing, anak-anak menteri ni lah, Allah saja yang tahu di mana mereka duduk, anak-anak menteri ni. Tiap-tiap malam hujung minggu melepak, mabuk. Dia bangsa, dia buka bintang, dia harta emas, duit berguni-guni bawa. Jolok aja kad tu. Datang mana duit banyak anak menteri? Birthday je tak macam dulu lah, main rantai. Sekarang dengan kereta pun dah dapat birthday. Sebab itu rosak. Jadi bila pergi bersarah orang kampung, bukan main lebay dia, ya. Lebay mendasar, berpeganglah pada tali Allah, pada Rasul,
Pergilah beragak, pegang spanduk. Semua penipu semua tu. Berpura-pura, munafik. Anak masa saya macam anjing gila. Macam anjing gila tuan-tuan di Kuala Lumpur tu. Jangan nak tipu lah. Ini dia. Pembohong besar. Dosa besar. Anak bini tak tutup aurat. Bersalam lelaki perempuan bebas. Macam mana tadi di Kuantan. Bersalam macam nak rak lelaki perempuan. Bogel kepala otak dia. Itu nak ajar pada Islam. Jadi kalau kita tidak memberi contoh teladan yang baik, macam mana kita nak tunjukkan nilai Islam yang baik? Orang tak segan pada Islam. Dia tengok Islam tu Melayu. Melayu tu Islam. Melayu mana? Melayu UMNO. Kawan saya ramai bukan Islam, termasuk padri. Dia kata dia heran, pemimpin UMNO ni bersalah macam nak gerak, tapi orang mabuk sebotol, dia dah 3 botol. Betul. Orang kawan Cina yang bukan Islam baru sebotol acah-acah minum, dia dah 3 gelas. Dia macam mana nak cerita pasal Islam? Macam mana bangsa lain nak segan? Takkan segan. Jadi dia tengok Islam tu pada orang UMNO, merosak Islam ni. Padahal Islam untuk semua. That's why motor kata Islam for all. Dia tak ada pilih bulu, tak ada pilih bangsa. Dalam Islam tak ada pilih bangsa. Dia pilih ketakwaan, iman, pegang pada akidah. Ini dia. Dan hidup kita mesti dalam keadaan harmoni, menghormati antara satu dan lain. Sebab tu kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dia tak boleh menghina. Kerana kulit dia hitam kita hina, kerana kulit dia sawo matang kita hina, coklat kita hina. Tak boleh. Ini dah dosa-dosa dia. Sebab itu bila balik pada forum ceramah pada malam ni, balik kepada cerita tanah yang kata Jembalang. Ini semua seluruh negara Jembalang, bukan Perak saja. British telah meninggalkan pesaka dia sebelum merdeka di bawah Malay Agriculture Settlement Act 1933, menggazetkan kampung baru Malay Reservation. Itu sebelum merdeka tahun 33. Sejarah dia. Tapi sampai ke tangan pemimpin itulah Cap Dacing tu, berapa kali akta kampung baru sampai Wabi Lok apa meninggal berperang dengan mereka nak menggadaikan kampung baru, nak buka 30-40% kepada bukan Melayu. Apa cerita ni? Tinggal seketui dalam Kuala Lumpur itu pun mereka nak godak. Dah lah kamu coba adaknya habis, disentulnya habis, semua kampung tradisi kampung Kuala Lumpur ni dah habis. Kampung baru nak sapu juga oleh Raja Noncik. Ini kita nak harap tuan-tuan. Jangan haraplah mereka ni perompak semuanya. Semua perompak. Kamu boleh. Tapi berkat lawan oleh Pakatan Rakyat, oleh pimpinan PAS khususnya di Titiwangsa, sampai sekarang walaupun Parlimen telah melurus akta Kampung Baru pada 2011-2012, tapi tetap dia tolak. Ini dia. Sebab itu kita kena berpakat dalam pakatan ini. Kena berjuang habis-habisan, jangan takut. Kita kena turun padang macam malam ini. Kita tak ada RTM, rangkaian tipu Melayu tak ada. Kita tak ada TV3, tak ada utusan lawyer, tak ada. Itu semua penipu, pembohong semua. Sebab tu kita kena turun padang, kena bertekad, istiqamah, buat kerja. Mereka relax. Kawan saya 2-3 orang Datuk, dia relax. Dia kata kawan, orang faham lah, kawan tak relax. Dia kata kawan jiakan tiket je sekarang ni. Kalau jadi apa-apa malam undi esok kawan cabut lah, dia kata dia. Senang memang. Nak kempen melantak lah Najib dengan kempen dia. Kita ada televisyen, biarlah televisyen kempen. Awak pun pasal susah turun padang, pergi pula PAS ni bukan dapat apa, kata dia. Air sejuk aja dia kata. Ini dia orang. Pentingkan diri. Saya baru berceramah baru malam tadi, saya di Jerantut dulu, Jerantut. Ya, ramai datang nak dengar maklumat. Kita tak ada maklumat, betul, kita kena menunggu padang beritahu benda-benda macam ni. Nak harap orang UMNO dia tak nakkan beritahu, dia nak tutup dengan pekong ni. Sebab dia tahu kalau orang sedar maklumat ni tentang tanah misalnya. Contoh cerita kamu baru tadi, orang tahu dah, inilah dosa dia, mungkar dia, pekong dia. Kemudian bila merdeka, British keluar tinggalkan, gazetkan 3 juta hektar. 3 juta hektar ni berapa hektar tuan-tuan? 7.5 juta hektar. Sampai 2010 tinggal dan lebih sikit je pada separuh.
Tinggal 1.7, 1.6 juta hektar. Mana pergi tuan-tuan? Kerana dari segi merembat tanah ni, nombor satu dia Perak lah. Zaman British meluluskan the mining concession. Konsesi melombong timah. 90% tanah Rizal Melayu plus forest reserve. Sebab kerana Rizal Melayu banyak forest reserve. Kalau ikut apa aturan, lepas mining melombong, mesti diserahkan balik. Lepas 20 tahun, 30 tahun biji dah habis, digesekkan semula paturannya kepada Rendah Rizal Melayu. Tetapi mereka memerintah sampai sekarang. Digesek tak tuan-tuan? Tak mandang. Langsung tak ni. Pasal apa? Inilah peluang. Sebab dia tengok, dia kata lombong yuk, tenganga terdedah, tak guna yuk. Tak guna apa tuan-tuan? Modus operandi senang aja. Ya, dia tubuhkan di syarikat RM2 banyak-banyak, dia racik-racikkan kawasan ini. Nombor satu modus operandinya, di Perak ke, di Johor ke, di Pahang, dia parking tanah-tanah di bawah Perbadanan Negeri. Contohnya Perbadanan Pahang, Perbadanan Johor, Perbadanan Pertanian Negeri, Lembaga Kemajuan Negeri. Di sini dia panggil apa tuan-tuan di Perak apa? PKMP, Perak Corporation. Dia parking banyak-banyak. Tujuannya untuk pembangunan. Bila dia parking, tanah di situ jadi hak milik Perbadanan Syarikat di bawah kerajaan. Kononnya untuk pada masa itu bila dah ada dasar kendung baru untuk kepentingan Melayu lah. Melayu. Dia tubuh anak syarikat. Apa ni? Tubuhnya banyak-banyak syarikat $2 company. Yang ini jadi lintah darat tuan-tuan. Dia racik, ini ambil amu, engkau ambil ni. Alasannya dia buatlah cadangan, buku tebal, memorandum, cadangan, pelan pembangunan untuk buat ini. Ditipu kita atas darat rakyat. Tapi di Perak ni sebaik mereka diingat juga dalam menipu-menipu, ingat juga. Itu kita terima kasih jugalah. Dia pandai juga, dia balance. Dia buatlah kampung tersusun, beri tapak rumah. Itu nak tutup cerita yang besar tadi. Ini cerita tapak rumah berapa je luasnya tuan-tuan? Berapa ekar tapak rumah? Ada 1.5 ekar sini. Suku lah. Itu jangan nak tutup mulut. Dia racik-racik, dia beri-beri pada syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat ini akhirnya yang $2 company ni senang-senang kadang-kadang dia jual. Dapat duit atas angin lah untuk bereses senang-senang saja. Ini dia ceritanya. Modus operandi pelan-pelan sama saja di mana-mana. Samalah di Johor. Di kawasan Iskandar, 2,5 kali ganda Singapura luas dia. Ada 16,450 hektar tanah Rizal Melayu. Apa jadi di Iskandar, Malaysia, Johor? 45,000 ekar Rizal Melayu. Apa jadi? Dia parking di bawah Perbadanan Johor, bawah Perbadanan Iskandar Development. Air tanah tu racik, serah pada syarikat-syarikat yang besar daripada Singapura, macam Temasek Holding. Saya dah bawa tadi tapi tak boleh pancar, kata tak ngam pula saya punya tampek tu ya. Dia bedak-bedak ni pula tanah tu. Masih ambil tanah ini dikira 30,000 mahal sangat. Dia bagi satu kaki persegi berapa harga tuan-tuan? Atas angin. Inilah ceritanya. Sebab itu terlibat dengan Fakra di Fakra Bukit Kucing di Pegangan Patah. Peserta kita suruh saman balik. Saman dapat duit balik. Baki lagi 11 juta melalui mahkamah, walaupun lama 3-4 tahun. Kena fight balik dalam mahkamah. Ini dia sebab apa? Bila kanun tanah negara dipindah pada 1992, ini cukup celaka tuan-tuan. Ya. 1992 kanun tanah negara dipindah. Dulu kan sebelum 1992 kerajaan hanya boleh mengambil tanah-tanah untuk kegunaan awam, for the public purpose, untuk klinik, hospital, sekolah, tujuan awam lah. Tetapi bila kanun tanah negara dipindah pada 1992, mereka boleh mengambil saja apa dengan tujuan untuk pembangunan. Contohnya Ting Pek King di Langkawi membuat Delima Resort. Tuan-tuan tahu tak ni? Dia ambil dalam masa 24 jam. Kerana Perdana Menteri pada masa itu cakap dengan Ting Pek King, siaplah resort ni dalam masa 100 hari. Maka Ting Pek King membuatlah resort siap 90 hari. Bila siap 90 hari, Ting Pek King dapat kepujian yang amat sangat.
Dapat pula hadiah kecemerlangan pula. Cantik betul. Tanah tak setuju pergi kod cabar, dia kata. Hak tuan tanah cuma boleh mencabar di kod tentang papasan. Hak milik tak boleh ditanya lagi. Itu hak kerajaan. Ini dia. Sebab itu pada bina kanun tanah negara, bekas-bekas lombong yang disebutkan tadi langsung tidak ditengok untuk dipulangkan balik pada status tanah Rizal Melayu. Diteruskan pengagihan-pengagihan. Dan yang malangnya, tanah-tanah reserve yang lain, terutama di Johor zaman Muhyiddin Yassin, tanah kubur saja tidak dijual pada masa itu. Pada masa Muhyiddin Yassin jadi Menteri Besar Johor, tanah kubur saja belum dijual. Itu saya tak tahu. Tanah kubur. Dan sekarang lagi dahsyat di Pengerang. Tanah kubur pun habis digali bersepah-sepah kubur. 22,000 ekar di Pengerang. Kampung Melayu ada 11. Penduduk 25,000. Kubur Cina ada 3-4. Kubur Melayu ada 11. Habis bersepah digali tak tentu arah. Ini cerita dia. Kanun tanah negara. Nak buat rapid Petronas 60 bilion. Di Iskandar 120 bilion. Di 60 bilion untuk penapisan dan industri hiliran minyak Petronas. Tak kira dah mereka ni. Hari-hari bercakap Iskandar Pengerang, Malaysia akan jadi negara terbaik, terbesar, termaju, semua Tapi di mana asasnya? Semua buat kerja-kerja menekan rakyat. Itu segi tanah. Dan di Perak apa kurang dalam masa yang sama 22,000 ekar. Di Lekir sana, dekat Setiawan, 22,000 ekar, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada orang Lekir di sini tak? Selera Mara. Beri pada KL Kepung, Berhad, Syarikat Plantation, Syarikat Estate. KL Kepung ni listed company, syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham. 22,000 ekar. Apa jadah beri ni? 22,000 ekar ni kalau dibuatkan satu penempatan untuk semua rakyat kita, lebih pada cukup. Buat pula ladang komersial, lebih pada cukup. Berapa ribu, 4-5 ribu orang boleh dapat maknimatnya. Tetapi beri pada KLK. Siapa pemegang saham KLK, tuan-tuan? Tengok semuanya yang dalam cap Chris Bogel. Kebaikannya Tan Sri tu, Tan Sri ni. Di Perak dia ramai orang kuat-kuat ni. Ya. Ini yang jadi, tuan-tuan. Habis 20,000 ekar. Tak cukup lagi. Dah dia pegang dalam tangan. Dan Rizal Melayu buat simen dulu. Perak Hanjung 200 ekar melepat juga. Beri pada YTL. Siapa rembat di sini? YTL ni. Tak cukup lagi ke? Patut selepas di lombong batu kapur untuk jadikan bahan dalam simen, pulang balik pada Rizal Melayu. Kalau betul jaga Melayu, tidak hidup Melayu. Padahal keris dia bogel. Hidup sokmo. Tak apa je hidup. Tak naik-naik rupanya. Menipu saja. Tak cukup lagi. Melarat ke Pulau Pangkor. Terkenal di Pulau Pangkor tak apa benda, tuan-tuan? Terkenal. Apa? Pangkor laut apa? Di situ di pantai resort Pangkor laut tu orang boleh faham sajalah. Tak boleh pakai surat benang, boleh berjemur di situ, seronok, terkenal di seluruh dunia. Pangkor laut. Ni dia, tanah Rizal Melayu. Yang rakyat negeri Perak ke, negeri Pahang, Selangor, negeri mana pun nak minta tanah tempat rumah mati tak dapat. Sebab tu di Pahang kita buat satu manifesto di tingkat Pahang, Pakatan Rakyat. Setiap rakyat, kalau Pakatan Pemerintah akan mula-mula kita beri luluskan tapak tanah, tapak rumah di Pahang. Jadi manifesto Pakatan Rakyat. Itulah sepatutnya. Kalau beri tanah tapak rumah setengah ekar berapa sangatlah, tak habis. Tidak macam Genting tadi. Tidak macam Bukit Tinggi. Kalau tuan-tuan lalu Bukit Tinggi Pahang, ada Berjaya Sompo Bukit Tinggi. Berjaya Resort 3,000 ekar lebih. Apa cerita? Inilah akibat tanah simpanan Melayu disebab oleh kanun tanah negara sama berdua hancur, tuan-tuan. Bebas mempergunakan akta ini yang merosakkan. Sebab itu, kalau tanya saya,
Kalau Pakatan memerintah, pindah balik. Betul ke balik kanun tanah negara yang telah hancur tadi tu. Rampas balik tanah, saya setuju. Pulangkan balik. 20,000 ekar di Lekir ke, 20,000 ekar di Pengerang ke, Iskandar mana, ambil balik. Ni hak rakyat. Macam di Iskandar tu, semua 90% orang asing punya. Rumah satu biji berapa juta, tuan-tuan. Terutama di sana dia tak pakai ringgit Malaysia, dia pakai USD, duit Amerika, dia pakai duit Singapura, dia pakai duit Jepun. Rumah berjuta, pergi tanya lah kat Iskandar tu, kat Johor. Kita nak beli rumah 200-300 ribu pun mampu, payah. Terutama yang baru bekerja. Macam saudara itu kata tadi, PTN, macam anak saya lah, setiap bulan sampai surat PTN. Saya kata jangan bayar, kerana Pakatan Rakyat akan memerintah. Amin. Doa siapa kepada Allah SWT. Buka pintu hati. Cuma kita bimbang, kita masih rasa tak sedap. Ni saluran 1 ni, ya Allah. Saya dengan saluran 1 ni jenuh. Saya mencula. Di Selangor kita mencula sebelum raya. Lepas 6 bulan untuk menentukan pengundi-pengundi hantu ni. Letih dengan saluran 1 ni. Dia kata, jangan, dia kata, kalau tak ada UMNO barisan dia tak sekolah dulu, kata dia. Pula tak sekolah kerana UMNO bersekolah. Tak kerja, dia kata, tak dapat pencen besok. Kalau Pakatan merintah, dia kata pencen tak ada, kena sekat, kena tutup cerita, tutup file. Dan ramai tu kena ugut. Awak kalau pangkah Pakatan siap, kata dia, habis besok, kata. Inilah saluran 1 susah. Tapi alhamdulillah kita bosa juga menegangkan perkara-perkara seperti ini. Sebab itu di Selangor, lepas kita mencula selama 6 bulan, kita dapati pertambahan pengundi di Selangor ini hampir 500,000 juta, dan 138,000 sampai 31 Disember tahun lepas, 138,000 pengundi hantu. Apa makna pengundi hantu, tuan-tuan? Apabila pada tahun baru yang lepas, ya, tahun baru yang lepas, Perdana Menteri telah menghantar satu kad, ya, kad ucapan tahun baru kepada semua pengundi-pengundi rakyat Selangor. Bila dia hantar kad tu, barulah terperanjat. Rumah Cina ada nama macam Myanmar, Indon, nama bukan orang Cina. Rumah India ada nama Melayu, nama Indon. Satu rumah sama 40 orang. Ya. Kalang kabut jadinya. Kandang lembu, kandang kambing, reban ayam ada orang mengundi, anak mengundi. Macam mana ni, tuan-tuan? Kandang lembu di Templer tempat saya tu, Taman Templer, kandang lembu lama lah, ada pengundi 5-6 orang. Apa cerita ni? Ini kata pengundi hantu. Rumah flat 5-6 tingkat, jadi tingkat 6, 7, 8 ada pengundi. Mana ada rumah flat 5 tingkat. Lebih tu ada lagi sampai 10 tingkat. Pening juga saya. Saya naik, tu naik. Ni lah ni. Sebab itu bila kita rumuskan, ada 138,000 sampai 31 bulan 12 yang dia dikatakan pengundi hantu. Ini macam pengundi Sulu lah ni, beri IC biru yang didedahkan baru ni oleh 3 tokoh. Mak Suadiawi, orang Boyan daripada Ipoh, Siti Fatimah Mahmud, dan Hasnar Ibrahim daripada Sabah, yang dikata sampai sekarang pada masa itu telah memproses IC biru 890,000 IC. Apa ini? Apa nak jadi kita? 890,000 IC diproses. Menurut kata 3 orang ni tadi. 2 orang tadi kena ISA 2 tahun. Ini yang berlaku ni, tuan-tuan. Siapa yang jadi kaprik di sini? Jembalang di sini. Siapa jembalangnya? Pemimpin UMNO. Tuan-tuan nak nafilah. Allah tahu perbuatan kamu. Jual maruah negara. Ini dia. Tak ada apa yang tak dijual, tuan-tuan. Saya pernah jadi pengarah Johor dulu 3 tahun. Pasir di Johor tu habis jual Singapura. Lepas tu bila bergaduh Singapura, hidup Melayu, Singapura penjajah, Singapura komunis. Macam sekarang lah, Lee Kuan Yew alat Singapura.
Menyambung gada pasir batu. Sebab tu penghulu-penghulu, saya tengok selalu tompat di Johor, penghulunya dia kek tak berapa kali kek dah di Johor ni. Kaya raya tu nak pakai Mercedes semua. Pasal lesen pasir. Pasir. Doket, berapa banyak doket. Macam yang cerita doket di Tapah tu lah, yang hijau tu ya. Cerita hijau tu popular. Saya selalu pasal, nak ketawa. Macam tu lah. Dapat balik doket tu punya kat Tapah. Di Johor lagi hebat, menimbun. Sebab itu keluasan Singapura bertambah. Ya, telah bertambah pada masa itu 7% kilometer persegi dia. Dah tambah 7% keluasan Singapura pada masa itu, tahun 1990. Kerana ditambah oleh bumi daripada Johor. Siapa broker dia, kontraktor dia? Semua orang-orang UMNO belaka, cawangan, bahagian. Semua $2 company macam Awan Megah. Faham tuan-tuan Awan Megah? Awan Megah, Ketua Wanita UMNO Selangor tu lah, pasal LTAT tu. Ini dia cerita dia. $2 company. Mereka dia lah. Kalau lori ni lalu tamak Johor tu, ya Allah, siang malam tak putus-putus bawa pasir, batu dan lain. Ini dia yang mengembat. Dan pada masa tu banyak pasir-pasir lombong daripada Perak dibawa ke Singapura melalui tak boya apa ni? Boya di Lumut. Jangan nak tipu. Tanya siasat rekod di PTG. Pada masa itu PTG Datuk Samad, orang Selangor. Tanya dia, tak percaya. Ini dia. Pasir lombong Perak dia popular bawa ke Singapura. Siapa punya kaki mana yang bawa? Orang Perak mesti tahu. Takkan UMNO tak tahu. Yang jaga Melayu, jaga Islam, jaga bumi tak tahu. Jangan nak hipokrit perkara ni. Kalau kamu lepas dunia dah akhirat, besok kamu ingat, tetap ditanya. Menjual pasir. Tetapi bila zaman Pak Lah, benda ni stop sekejap. Itu yang Mahathir marah tu. Semua di stop oleh Pak Lah. Pak Lah ada sikit rasanya. Boleh juga Pak Lah jadi imam sebayang. Tahan lah juga. Diingatlah juga, tapi buat-buat juga. Ini dia. Itu dia dosa-dosanya tuan-tuan. Bak tanah, hancur kita tanah, tak tahu berapa dah. Generasi akan datang ni apa lagi nak buat, tak tahulah saya. Ya, sama-sama berserah pada Allah lah. Minta Allah bantulah. Ya, tak ada apa nak diharapkan. Harap situ habis, harap sini habis. Ya, sebab itu sekarang ni, ya, bila nak sampai kepada mengundi ni, mereka menyerang kita dengan berbagai serangan. Tapi jangan takut, mereka menyerang itu menyerang peluru kapur. Semua tak jadi, jangan takutlah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semua peluru kapur, pancut je peluru tu habis berterabur semua. Tak jadi, jangan takut. Bawa je apa tajuk. Bawa tajuk Fada. Saya pun masuk dalam Fada, semua berterabur. Sekarang Fada ni, saham dia di bawah dia parah listing RM4.5 mesin, dia listing ni RM4 mesin. Sekarang ni bawah gendah 10 sen. 10 sen nilai saham Fada yang disenarai itu gendah 10 sen. Nilai saham yang dimiliki oleh EPF, Kumpulan Wak Amanah Pension, LAT dan lain-lain badan kerajaan tadi, 10 sen jatuh. Nilai pegangannya telah rugi sebanyak 300 juta lebih sekarang, tuan-tuan. Apa cerita ni? Dan dalam senyap-senyap, Genting Berat telah beli saham Fada Global Ventures ni 407 juta ringgit. Beli saham. Walaupun timbalan menterinya Ahmad Maslan kata kita tak pernah mengoffer, menawarkan saham daripada Genting. Memanglah dalam pasaran saham tidak semestinya menawar memiliki itu. Orang membeli, itu namanya pasaran saham. Dia ni sekolah mana tak tahulah. Pasaran saham ni jual beli macam dia pasar. Ada masa orang tawar kita, ikan ni murah-murah kita beli. Ada masa tu kita tanya dia, ikan ni berapa harga, kami nak beli, kalau murah nak beli. Itu nama pasaran saham. Janganlah jadi bongok sangat. Tapi ada juga hujah-hujah bongok ni, ada orang percaya ni, pelik ni. Percaya. Untuk Amerikan penoka. Sekarang lantak lah demo. Cerdik sangat. Dan keuntungan Fada Global Ventures telah merosot 36% pada tahun lepas. Daripada 1 bilion lebih pada 700 juta lebih. Merosot. Alasannya buah sawit kurang, musim melawas, harga minyak sawit turun. Cantik alasan dia. Masa je buat kertas kerja nak listing dulu, tak kaji ke? Tanah ni 345,000 hektar tanah Fada Plantation yang tidak ada penoka ni. Ni satu hal juga.
Zaman tu Razak murni niat dia. Beri tanah negeri ni beri tanah pada Fada untuk dimajukan, beri pada orang kampung. Rupa-rupanya 345,000 hektar, hampir 800,000 hektar tidak dimasukkan penoka. Ini yang mereka putar buat perniagaan. Bila listingnya Fada Global Ventures disandar pada bank. Apa hukum sandar ni tuan-tuan? Dari segi peraturan undang-undang, sandar ni kalau dia terbalik, tersandar lah habis, jatuh sekali. Jadi yang ini semua tak boleh cerita geram tuan-tuan. Bukan nak menambah harta pesaka, tetapi harta pesaka dinodai, dirogol kata orang. Sebab dalam dunia ramai peliwat, rogol apa semua, betul tuduh orang buat video lucah tak habis-habis, memalukan. Sampai budak kecil, bayi kecil 5 tahun tahu rogol, liwat apa semua. Tak malulah tuan-tuan. Otak dah kosong, tak ada isi, cerita lucah, putusan lucah lah jadinya, video lucah. Cerita pokok asas tu tak dibuat. Jadi itu cerita Fada. Fada tu dah jadi history dan sejarah. Ya, akan terjadi nanti benda-benda yang macam ni. Ya, skandal-skandal. Sebab itu pendek katanya saya nak menggulung bahawa cukuplah skandal-skandal dalam sebutan 55 tahun. Kita tak boleh percaya dalam mereka ni walau satu sen besar zarah pun. Menguruskan negara tidak amanah, tidak bersih, tidak telus. Sebab itu kita nak satu rakan kongsi dalam mengurus negara dalam Pakatan Rakyat yang amanah, yang bersih dalam satu matlamat. Kita tak nak macam mereka berkawan dengan MCA. Memang MCA suka. Dia kata saya ramai kawan dengan MCA, toke-toke. UMNO Allah mudah, dia kata tepuk sekali baru jalan projek. Kadang-kadang kita sign saja, lain sama beres, diuruskan. Kelebak tanah dia pergi buka plan. Tak percaya, you tanyalah ketua-tua UMNO bahagian, baik depan, pihak di mana. Dia bawa plan, seraga ni, bawa plan ni, buka aja. Di kedai kopi ke, di kelab ke, di hotel, dia buka plan. Mana lu mau, mana saya boleh urus. Sign saja. Tapi komisionnya wak bisa diatur pak. Komisen 5,000, 10,000 ada. Tahu sign je. Itu sebetulnya MCA suka dengan UMNO ni, beres. Janji ada duit komisen. Tapi dalam Pakatan Rakyat tak ada. Nak rasuah ringgit siang, sorry. Nak rasuah ni Aziz, jauh sekali Haji Hadi, tak ada. Itu kita nak nilai-nilai baik. Walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka dah tahu bahawa kehendak Islam tu ada satu ajaran yang murni, bukan berpuru-puru. Kalau sebelah ini ulur sajalah. Sign dia buntut kereta, cok pun kuat-kuat RM50, betul tak tu kan? Betul. Atau buntut kereta je, kedai kopi je, kuat-kuat RM50. Kalau sehari dapat 3 orang cukup lah. Ini perangai dia orang, tak kira dah. Buka plan je, angkut kulu-kilir. Kadang-kadang satu plan tu berlapis-lapis. Terutama plan balak, kalau dia faham, jual plan balak je banyak orang terkena berjuta kena. Balak Pahang lah katakan, berebut orang, jual pelan saja, kaya-kaya, tetapi tak berkat. Itu dia. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni. Kita nak supaya negara ni diurus oleh satu kumpulan kerajaan pada parti-parti yang amanah. Jadi tak lain tak bukan tuan-tuan, jawabnya ialah kita mesti pilih Pakatan Rakyat. Siap pada malam ni kita kena berikrar. Keluarga kita, sekampung kita, setaman kita, mana belum buka pintu hati tu, buka lah. Jangan masih lagi tutup, tak nak bergerak, tak nak mendengar. Berkaratnya. Sampai bila nak tanggung dosa. Bagi berim cair. Berim tu dia hutang tuan-tuan. Tahun lepas 90 bilion lagi bond baru dikeluarkan. Kerana duit yang ada kering, keluar bond. Bond ni surat hutang, cair 5 tahun, matang dia 5.5% interestnya. Sebagian besar bond 90 bilion bulan 2 lepas dikeluar oleh Pembenaran Malaysia. Duit ni datang pada EPF dan duit amanah pencen. Itu dia. Duit rakyat, poket rakyat dia seloknya, dia beri. Kita pun hayal lah, cair duit hutang.
Kita nak macam Selangor, macam Kedah, macam Penang. Beri pada rakyat duit untung kerana cekap pemerintah, berkesan pemerintah, telus pemerintah, ada untung, beri air free. Air Selangor 400 juta, 480 juta belanja air sama hampir 50 tahun ni free. Tak pilih bulu pun, tak ada pun kita kata orang UMNO, bukan orang Pakatan tak dapat, tak ada. Mereka telan juga air free tu tuan-tuan. Walaupun dia maki hamun kita, maki hamun kita besar, telan juga air free tu. Inilah rupa dia orang. Kita beri pada rakyat duit keuntungan atas kecekapan pemerintah, bukan korek duit hutang, bukan korek duit EPF. Kita tahu bezanya. Ini dah dapat duit perim, bukan belagak lagi dah. Duit hutang tu, kalau orang pencara EPF tak halal, maka haram lah. Saya tak halal. Ini dia. Jadi kita sama-sama lah kita menegakkan pemerintahan balik ke pangkal jalan yang diridai oleh Allah SWT. Tak kira lah apa bangsa yang dalam pakatan itu, tetapi mereka-mereka yang bersih satu hal tuju untuk generasi yang akan datang. Itu saja pandangan saya sebagai bekas pegawai kanan kerajaan yang dah tak tahan sangat dah apa-apa yang berlaku ni. Kami tetap bersama-sama dengan pakatan, baik yang berpencen, baik yang belum berpencen. Walaupun yang dah berpencen, yang katakan tadi oleh Presiden yang bodoh tadi itu, kami akan terus bernekat membantu pakatan rakyat setakat kami mampu untuk kita pergi ke Putrajaya. Setuju tuan-tuan? Alhamdulillah. Maka dengan itu saya ucap banyak terima kasih atas jemputan pada malam ni. Maafkan saya jika terkena bahasa. Itulah yang saya lontarkan supaya kita insaf balik ke pangkal jalan. Sekian. Takbir.